My name is Pablo. You can call me anytime. Cuba kalau saya buat macam tu, je tahan. Macam tahan. Mesti Ah, kena. kena. Kalau kena, okay. Kalau kena 1, 2, 3. Kena kan? Kalau tak kena, dia kosong. Macam mana? Macam mana? Okay. Last kali mungkin filem terbaik ni aku duk rasa macam Mak Kilau lah. Semalam untuk malam Mak Kilau lah. Itu ramalan je. Tukar pula. Tiba-tiba kan. Tiba-tiba Dia mesti ada 5 perkara ni kena ada. apa tu? Nak cakap saya bukan judges, tapi saya pernah dengar daripada mungkin salah faham antara pelakon itu dan pelakon yang react ini pun berlaku bila mana tak ada rehearsal. Katakan aku nak cakap kau ni. Kita takut lawa. Studio kita ditatangi oleh gangster-gangster hari ni. Ni dia pelakon daripada Daddy Cool Gangster, Zul Huzaimi dan juga J. Iswazil. Kedua-duanya pelakon hebat. Terima kasih sudi datang ke podcast Borak Sini Habis Sini. So kita tak nak cerita benda lain lah, kecuali mungkin ada benda-benda yang you guys nak luahkan tentang industri kita ke apa ke kan. Tapi kita more fokus kepada Daddy Cool Gangster yang akan ditayangkan dekat seluruh pawagam mulai 1 Disember Zul. Apa perasaan bila esok dah kan keluar filem ni? Rasa macam syukur sangat kan, penantian yang ditunggu-tunggu tu kan. Penantian satu penyiksaan. Ada bakat nyanyi bakat menyanyi. Sebenarnya Sikit-sikit. menyanyi, saya memang lahir daripada performer kan. Teater Musikal, basking kan. Jadi Anugerah dapat lah. Package juga Zul ni. Kita suka perform. Bila suka perform tu faham je lah kan? Faham. Dia nak tak nak mesti nak involve juga dengan music performance kan. Macam tu je. Saya tak ada pula orang kata terfikir nak buat album pun tak ada. Okay J, J datang daripada shooting hari ni. Hari ni hujan KL. Beberapa tempat banjir. Okey ke? Tadi ke 2-3 bulan ni macam situasi ni akan jadi biasa. Kita shoot separuh, lepas tu okey. Baki bawa kehadapan. Sedap sedia baju hujan kan, payung dalam kereta. Okay, kalau cerita pasal sinopsis, boleh you guys mungkin J lah cerita Daddy Cool Gangster ni cerita pasal apa sebenarnya? Okay, cerita Daddy Cool Gangster ni menceritakan seorang pemuda yang bernama Ray kan, berubah kehidupannya apabila dia kehidupannya yang lasak, yang banyak kerja-kerja yang dia buat seperti ke bengkel lah, racing apa kan, jiwa-jiwa kental, tiba-tiba dia berubah 360 apabila datangnya kehadiran 2 orang budak iaitu anak buah dia yang membuatkan kehidupannya menjadi lain. Itu basically lah cerita dia. Dan saya pula adalah satu manusia yang bukan daripada diorang punya kehidupan. Maksudnya bukan geng-geng diorang yang memberi dramatikkan lagi lah cerita ini. Dan maksudnya perjalanan Ray ni akan mengalami kesukaran dan kemanisan lah apabila berjumpa dengan watak saya. Secara ringkas J ni pegang watak jahat lah. Sedang cerita macam tu. Kita orang cukup jahat. Geng-geng saya ni dah cukup jahat. Dah cukup jahat dah. Ada lagi lebih jahat. Bila dengar Daddy Cool Gangster, mungkin ramai orang anggap cerita ni mesti gangster yang ganas-ganas. Tidak tak ada scene ganas. Adalah sikit kan, macam yalah gangster pun macam you guys. Tapi dari sisi lain gangster ni ditwistkan, mungkin nak tunjuk gangster ni punya hati dan perasaan juga. Itu dia Daddy Cool Gangster. Okay, watak Zul antara yang memang highlight pertama kan. Cerita sikit watak. Bila saya baca dulu storyline dia, saya tak nampak yang saya ni yang terlalu utama. Dia even. Antara semua watak-watak ni dia even je. Daddy Cool Gangster tu pada title itu menunjukkan seorang je. Tapi sedangkan dalam cerita, siapa tengok nanti dia akan nampak semua tu Daddy. Termasuk Urin Rahim yang perempuan tu pun dia panggil Daddy. Wow. Daripada mami jadi Daddy semua Daddy. Semua Daddy. Okay, filem ni dilakonkan oleh ramai pelakon-pelakon baru juga. Gabungan pelakon Otai. Kita ada Faizal Hussein,
Kita ada Adrian Sen, siapa lagi, Rizwan Hashim, Otai, dan ada pelakon baru Alif Irfan, iaitu YouTuber. Siapa tak kenal Alif Irfan, berasal daripada Kelantan. Zalif Siddiq, Rin Rahim, Azri Iskandar, Vanida Imran, dan sudah tentu dua pelakon cilik yang cukup hebat, walaupun first time dia orang berlakon nampak macam real dah. Kan? Satu lagi, Angelica Petra. Yang tu kita tak boleh tinggal. Azhan Rani pun ada. Itu kelibat mana, kalau kita tengok macam pernah tengok dalam drama kan, Watak tu kan, drama Nur, kalau tak silap kan. Siapa? Azhan Rani. Dia pegang watak ustaz. Baik, tapi you guys kena tengok lah. Itu yang side baik tu. Yang villain pula J. Iswazi, Wan Wala. Siapa lagi? Siapa lagi? J punya tim. Apa kita nak panggil J punya tim ni? Tim apa? Tim Joker. Okay. Merah-merah si buntut kera. Joker. Okay, kalau pada saat kita orang itulah yang dikenakan saya dengan Wan Wala lah. Dan kami bersama kuncu-kuncu. Yang mana itulah macam saya cakap tadi lah, kumpulan kita orang ni, tim merah-merah si buntut kera. Kan? Dia membuatkan kehidupan Ray ni, dia bagi lagi bersulam-sulam lah dia punya cabaran kehidupan dia kan. Cakap pasal cabaran tadi, mungkin ramai yang tak tahu, mungkin ada yang tahu kan. Filem ni sebenarnya tergendala seketika akibat daripada PKP. Yang tu mungkin Zul sendiri nak cerita macam mana you guys macam panik sekali kan. Tiba-tiba nak kena, tak boleh pergi balik, tak boleh balik, nak kena stay dekat hotel semua. Dalam 2 minggu atau 3 minggu sebelum tu, saya dah tengok dah berita yang mana di China ada satu wabak yang virus tengah merebak. Jadi wife saya cakap, dia serius cakap, sebab benda ni begitu begini. Kita tengok kajian itu, insyaAllah dekat Malaysia okey kot. Dan sehingga kan pihak kerajaan waktu itu yang diumumkan oleh Dr. Wan Azizah waktu tu mengatakan dia masih benarkan lagi pengunjung-pengunjung atau pelancong dari luar negara dan sebagainya tidak ada sekatan waktu itu. Di situ saya dah mula rasa ada sedikit kerisauan. Sebab wabak ini, kalau ikutkan persejarah, saya buka balik lembaran sejarah tu, daripada malaria lah apa semua ni kan, saya tengok rentetan ni, kebarangkalian akan berlaku satu wabak, orang kata global. Global. Jadi dalam hati saya berdoa banyak-banyak sekali, minta lah Malaysia tak kena, macam tu lah lebih kurang lah. Tapi bila dah kena tu, panik tu kurang pada saya, sebab dah standby awal. Benda dah tahu, daripada yang tak tahu baru nak tahu mengenali apa itu COVID-19. Dia sebut apa masa tu coronavirus. Masa tu kan. Benda itu dah sedia ada lama dah kan. Cuma wabak itu baru merebak. Baru datang Malaysia. Bila kita tengah syuting tu, kita rasa macam Allahu Akbar, benda ini pasti lama. Memang diumumkan waktu tu, okey, kita PKP selama apa? 2 minggu. 2 minggu. Kenapa saya kata benda ni akan lama? Segala projek-projek selepas itu, bulan depan, even masa tu, boleh katakan kita shoot bulan 2, bulan 3. Ada event-event carnival yang akan berlaku pada bulan 8 waktu itu. Tak silap saya lah. Terpaksa ditangguhkan. Keputusannya bulan 2. Maknanya apa? Wah, ini lama ni. Ini memang lama sangat ni. Kita harapkan, tak apalah, kalau 6 bulan, 7 bulan, okey lah kot. Half a year kan. Tak juga. Saya rasa macam, okey, cabarannya ialah bila mana kita nak konsistenkan watak kita, mood penggambaran tu macam mana. Alhamdulillah kita dapat jaga benda tu. Bila mana apa tahu, kita tak buat kerja lain, bila balik ke rumah masing-masing kan, kita masih lagi dalam, orang kata, yelah, kepala otak tak ada syuting apa dah. Lastnya itu jadi jadi bila kita sambung pun mood yang sama, seolah-olah macam baru tidur semalaman macam tu kan. Susah jugalah nak jaga konti lagi kan. Kita dua kali kan. Dua kali yang betul-betul lockdown balik kan. 6 bulan je. 6 bulan. Tak lama tapi sebenarnya lama. J lah sengsara, rambutnya maintain macam tu. Kena cap balik. Tak cap balik. Jadi separuh hitam, separuh putih. Kan. Pakai wig wig ke? Tak. Color warna. Saya kata warna grey. Warna grey grey keputihan lah macam tu lah. Color balik. Color balik kan. Itulah yang cakap
cabaran tu. Tapi saya setuju juga apa yang Zul cakap tu. Sebab kalau terms of kerja, dia masih lagi fokus lah. Cuma mood tu dan tiba-tiba badan pula naik sikit. Banyak agak. Yalah 6 bulan duduk rumah kan. Tak seram. Itulah cabaran dia kan. Dan alhamdulillah yang paling kita orang takut adalah tak boleh nak berkumpul sama kan. Bila yalah, mungkin dah ada komitmen dan ada tawaran apa semua kan. Tapi alhamdulillah dipermudahkan. Yang best tu waktu nak jaga badan tu, masing-masing buatlah kerja rumah masing-masing kan tak? Saya sampai runtuh pagar buat lain lah. Pasang butter sendiri kan. Nakkan kata maintain badan ni macam mana nak pergi senam tak boleh. Yalah static exercise boleh lah kan. Itu yang jadi macam sebab mental koyak kan. Kadang-kadang buat senaman-senaman yang biasa ni, dia tak orang cakap tak berjaya nak menarik minat untuk kembali aktif kan. Dan kebetulan cerita ni banyaknya aksi. So nak tak nak benda tu juga yang kita orang kena fikir lah. Tersilap saya punya action selepas itu, bukannya sebelum PKP. Betul. Jadi macam mana saya nak dapatkan momentum susahnya. Tapi Alhamdulillah. Sebab production pun, producer pun ambil tahu cakna kita orang waktu tu kan. Apa jadi dan Datuk Ayu dan Miro Miro pun saling kata update, tahu perkembangan. Okeylah, kita syukur sangat-sangat ada team yang best macam ni. Mungkin ada yang penonton expect benda yang diorang akan tonton dekat Pawagan nanti, aksi. Tak boleh lari daripada aksi, mesti ada aksi punya. So kalau kira aksi berapa peratus Zul nak bagi? Berapa peratus yang kita tengok hari tu kan? Okey, berapa peratus aksi? Termasuklah aksi kejar mengejar. Dalam filem tu sudah katakan dalam 20% 20% aksi, 20% aksi. Lepas tu yang selebihnya kita main emosi drama. Tu dia. Banyak tau 20% tu. Sebab itu pun kita dah buang lebih kurang dalam 2 fighting. Dua fighting kita boleh tahan dia punya scene babak aksi. Dia tahan lah. Siapa yang Carrio yang buat yang Abang Razif lah. Abang Razif and team lah. Not bad lah. Dia punya gerakan tu nampak pukulan dia kan. Yang fighting saya final 2 double tu Cak Oi. Power panggil. Ada aksi terjun daripada tingkat atas. Asalnya saya tengok dia orang dah pakai baju saya ni, si Cak Oi ni. Cak Oi kan memang salah seorang student rumah aktor dulu. Memang dia bagus, sangat bagus dalam bab stun double dan silat lah. Tapi dia pakai baju saya macam, Cak Oi buat apa Cak Oi? Saiz sama, saiz. Tak, dia kecil sikit lagi. Kita Cak Oi buat apa? Standby cikgu, dia panggil cikgu cikgu ni. Tak payah. Saya buat sendiri. Saya buat sendiri kita. Itu yang dia macam terkebir-kebir tengok saya buat tu kan. Tapi saya minta lah dia guide. Sini okey. Zul buat sendiri yang tu. Semua buat sendiri. Mana ada muka orang lain kat situ. Itu kata. Kalau tidak nampak apasal kecil je kan. Tiba-tiba time part aksi apa semua. Kan. Macam mana? Dah pula saya fight dengan dia tu yang dia pakai hoodie tu. Orang akan nampak kan. Tiba-tiba kejadian Zul. Mungkin pada dia rasa macam, pada pendapat dia macam takut safety ke, akan begini ke, takut saya penat ke apa. No Cak Oi. Actually backup apa-apa yang berlaku pada Zul kan. Cakap tak payah, saya nak buat sendiri. Okey, dia kata alright. Buatlah. Yalah. Apa yang membuatkan J rasa yes, aku nak watak ni? Okey, antara sebab yang saya nak ni sebab saya selalu sangat kan bila jahatnya kebanyakannya watak saya bukannya bila jahat saya macam boyor lah. Tapi betul kalau nampak watak jahat lah J lah, bagi J lah kan. Cuma kali ni dia ada inject tu kan, yang inject tu yang mana macam mana nak bawa watak tu dia tak nampak orang cakap main ganas gila. Dia kena ganas tapi tak nampak ganas. Saya istilahkan dia macam nampak comel lah. Kan macam mana nak bagi orang tengok dan orang suka. Selalu kalau jahat ni orang tak suka. Kan. So bila benda tu dibagi tahu kat saya, so saya sambut sebab benda tu bagi saya itulah cabaran dia. Sebab
saya banyak selalu buat watak jahat. So apa kelainan, apa keseronokan lagi yang saya nak cari dalam membawa watak jahat lah. So benda tu yang buatkan saya rasa aku nak buat. Kan. Dan satu lagi, bila director kata kau kena, mata kau sebelah lain gitu. Kan. Itu menarik menarik. Okay Zul, penerbit untuk filem ni sebenarnya aku macam confused dengan Datuk Ayu yang seorang lagi. Apa? Ayu Putih. Ayu Putih tu. Aduh, mati-mati ingat masa tu sebab itu dia orang buat event pelancaran ke apa tahu, aku tak pergi. Lepas tu tengok-tengok ingat ke Datuk Ayu pun ada datang masa tu kan. Ni ke penerbit. Dia orang kata bukan ni penerbit yang tu. Ya ke? Tak kenal lagi kan. Aduh, confused. So bila penerbit baru yang orang kata macam Zul ada pernah cakap dekat sidang media yang macam Zul pun ragu-ragu dengan Datuk Ayu ni, kira first time dia nak buat, tapi bila dia sendiri turun padang, every scene dia pergi, so membuatkan Zul sendiri macam yes, dan dia boleh jadi. Nak katakan 100% semua scene dia hadir tu adalah, tapi banyak kan. Jarang penerbit nak pergi kan. 90%. 90% tu banyak. Katakan kalau scene saya bermula dari pukul sekian fighting kan, daripada pagi, mungkin pagi dia tak masuk, tengah hari dia masuk. Dia tengok, wow. Okay, membuatkan saya confident dengan dia bila mana pertama sekali offer, dan kata-katanya tu kata, Zul, saya nak belajar buat filem. Serius ni. Serius ni. Kalau betul orang cakap macam tu, saya nak belajar buat filem. Pada kita banyak dah producer cakap macam tu kan. Semua nak belajar buat filem, tapi bila on set tak ada bermuka, lalas sekali bawa ada. Dari apa yang belajar pun saya tak faham. Kan, sebenarnya kan. Tak kata siapalah maksudnya gitu. Tapi bila Datuk Ayu sendiri yang first day dia yang ni, itu dia sediakan, dia sediakan ini, dia bagi macam-macam. Apa yang tak cukup dia adakan. Dia adakan. Sampaikan orang kata ada caravan. Ada caravan lah. Okay. Motorhome. Ada motorhome lah, apa semua tu. Okay, kalau panas lepak sini, pos sini ni. Dia jadi macam dia lah koordinator. Macam tu lah maksudnya. Dia jaga kebajikan lah pelakon lah. Sangat jaga. Itu tak dapat nafikan lah. Memang kipas tak cukup, tambah kipas. Betul. Betul. Okay, kereta sport. Kereta sport tu katakan saya nak beli yang ini untuk yang Angel pakai, tapi untuk nak dirosakkan, kita beli satu lagi gini. Kalau ikut kau orang, dia beli selamba yang biasa-biasa je. Tak, kita buat betul-betul. Okay. Ya, nak bikin benda tu pun satu masalah juga kan. Baik beli, tapi beli tu pun kita tengok, betul ni, nak belanja betul filem ni. Itu yang membuatkan saya rasa macam yes. Lepas pada tu dia buat filem lagi, dah tayang pun. Perjalanan pertama kan. Dan akan tayang lagi satu filem seram. Dia memang serius lah. Serius producer lah. Zul pun tak lokek. Dekat set pun kira macam banyak bagi input ataupun ilmu untuk penerbit sendiri belajar. Saya tidak ada lah kata memberikan secara verbal kan. Sebab benda tu mesti harus dilalui secara praktikal. Cuma bantuan yang, bukan bantuan, maksudnya keseronokan saya ni membuatkan saya di set tu, saya boleh buat macam-macam asalkan benda itu jadi. Contohnya daripada tak pada tu saya buat video klip kan. Video klip masing-masing kena nyanyi lagu ni dan buat itu, buat ini. Jadi seronok bila orang tahu gelombang Daddy Go Gangster tu ada. Kalau ikutkan habis syuting balik. Betul setuju. Kan tiba-tiba dan dia macam tak payah nak disuruh-suruh. Bila seorang petik yang macam Zul cakap lah, dia pun nak video klip, semua support dengan geng-geng kru pun semua support. Siap belanja lagi crane. Shot ni ke situ. Padahal kita je santai je kan. Sekali shotnya crane terus kan. Macam tu lah. Dan lagi satu lagi betul, saya rasa semangat lah. Antara benda yang buatkan kita orang boleh sambung lagi dengan kebaikan dan kesungguhan Datuk sendiri yang memang menunjukkan kan. Even di masa kita orang dia mula confident untuk stay dulu walaupun dah disuruh balik. So dia tak apa, stay dulu kan. Seminggu okey tak apa, saya support semua. Sampai washing machine pun dia beli. Kan dia punya semangat. Itu yang buat. Itu dekat Kota Baru Kota Baru. Terkandas kat Kota Baru itu membuatkan
saya rasa itu juga antara kekuatan untuk kami tetap bersama dan melakukan dengan sebaik-baik lah. Tapi kalau kita tengok watak J kan, kita memang nampak lah macam dia ala-ala macam Joker sikit kan. Zul setuju tak? Setuju Kan? Dia Joker sikit. So mungkin ada reference lain tak? Macam memang aku nak memang watak Joker lah, ambil macam gila-gila sikit kan. Watak dia macam gila, macam benda tak betul pun ada kan. Okey je. Reference. Betul. Ada jugalah elemen Joker yang saya ambil, sebab bagi saya itu yang paling orang cakap signature yang orang nampak ini Joker kan. Cuma saya menerapkan satu elemen yang macam mana aku nak nampak dia Melayu. So elemen tu yang saya suntik, yang mana tu yang macam gila, macam budak lurus sebenarnya kan. Tapi asasnya memang Joker lah. Saya ambil Joker lah, sebab itu memang saya asasnya kena ambil tu, saya kena campurkan elemen yang, sebab saya suka apabila kita buat sesuatu tu kan, mengimbau ataupun orang akan teringat balik apa yang pernah dia orang lalui dulu. Macam tu lah. Watak ni belum pernah ada kan. J belum first time ini first ala-ala time. macam tu kan. Tapi nak buat watak tu pada saya lah pendapat saya je kena orang seorang pelakon yang bijak. J kot. Kalau betul saya nampak macam kan. Uish, nampak macam senang kan. Apa babak yang tu you can call me anytime. So aku tak expect benda tu akan keluar lah. You can call me anytime. Saya review sikit lah. Benda itu datangnya saya rasa sebab saya rasa tak tahu Zul setuju tak setuju kan, apabila kita berangan bila berangan, so saya panggil perkataan tu, dia datang. Dan maksudnya ada je. Contohlah kalau kita rasa aku ingat nak makan sini tiba-tiba ada iklan lah, apalah maksudnya datang kan. So benda tu saya dapat sebenarnya daripada, saya rasa maksudnya daripada kan selalu kita tengok video kan, Instagram. Dia ada satu negro, dia cakap benda tu kan, tapi negro kita tahu kan diorang macam stylized apa kan. So tiba-tiba saya dapat idea yang boleh link untuk babak tu. Macam tu lah. Itu yang keluarnya. Lepas tu saya jual lah dekat director kita, Ismail Hussein kan. Dia cakap, abang saya nak buat macam ni boleh tak? Okay, tapi pastikan benda ni sesuai lah. Itu yang jadinya my name is Pablo, you can call me anytime. Tiba kan macam tu lah. tak expect pun macam anytime apa pun lembab masa tu kan. Aduh. Okey. Lama sikit baru pesan. Okey. Cabaran untuk watak you guys yang macam gangster yang dalam apa yang panggil workshop tu workshop. Terpaksa bermain dengan dua orang anak ni. Which is anak kepada penerbit, right? Okey. Persediaan Zul untuk orang kata nak, yelah budak-budak kan, dia bukannya jalan first time dia orang nak berdepan dengan kamera. Dan kadang-kadang mungkin lah benda yang macam tak expect benda berlaku, budak-budak kan, tak boleh control apa semua. Apa yang Zul boleh perkatakan tentang persediaan untuk jaga budak-budak tu? Yang pertamanya sebab saya memang dah ada anak kan, dah ada pengalaman jaga 3 orang anak. Senang sikit lah. Okey, itu yang pertama. Dan saya pernah mengarah pun budak-budak. Saya tahu macam mana, bagaimana, kenapa dia orang tak boleh buat, dan cara untuk nak atasi benda tu. Sebenarnya dia kena kita yang ikut. Dia tak boleh dia follow kita, tak boleh. Maksudnya time tidur biarkan dia tidur. Time makan kena bagi dia makan. Kalau time ice cream dia kena bagi ice cream. Kadang-kadang dia tak nak makan nasi, dia tak nak makan tu, tak nak ni. Budak-budak dia mesti nak macam McDonald ke apa. Ada kan? Sejauh mana pun kawasan tu cuba adakan yang seumpama katakan kan. Jadi saya dah bersedia awal tu seolah macam saya dah anggap dia orang macam anak saya dah sebenarnya kan. Jadi lepas tu ada kalanya Aryan tu pun kadang-kadang saya panggil dia nak juga peluk saya. Dia nak juga manja-manja, dia okey je. Time-time bila dia okey, memang okey. Kalau dia mengantuk, dia itu, dia kinky ke apa kan, tu janganlah. Bagi dia apa dia nak. Kadang dia nak tidur, bagi tidur. Kadang nak main, bagi dia main dulu. Kan? Betul. Jadual tak boleh kita yang sediakan, melainkan kita ikut. Jadual kita kena ikut apa budak-budak ni. Itu psikologi. Ya. Sama juga cerita lain sebelum-sebelum ni sama juga. Kalau kata saya pernah tengok mak dia
terpaksa buat sesuatu yang saya tak payah buat lah macam tu kak. Sampai nak kena cubit-cubit budak tu pasal apa? Untuk dia menangis. Untuk dia menangis. Tak payah. Saya kata tak, dia biar macam tu. Tak payah kak, jangan buat macam tu. Saya tak tengok pun saya rasa macam tak best. Saya tak amalkan bila bergaduh ke ada yang cedera. Kalau nak scene sepak, betul-betul sepak. Kita ni berlakon. Teknik kamera dan sebagainya, angle dia ada. Nampak lagi real kalau tak kena. Jadi bila hasil daripada pengalaman dulu, saya kata kat kakak tu, kak biar saya handle kak. Bawa budak tu ke depan, saya cakap sikit je Pat. Dia nangis. Atau Angelica tu kan? Angelica tu nampak real. Memang betul saya nampak real. dia. Memang dia menangis betul. Memang nangis betul tu. Sampai Datuk Ayu maknya pun terasa kat luar. Apa Zul buat masa tu? Saya betul lupa dah. Saya betul-betul hold out marah betul real. Oh yelah, marah lah. Itu yang saya nak awal-awal sebelum penggambaran, saya nak rapat dengan dia dulu. Baru biar dia kenal kita kan. Yeah. Dia tak takut lah. Sampai dia rapat dengan saya, si Angelica satu, lepas tu si Ryan pun rapat dengan saya. Okay, once kalau saya marah, mesti dia akan terasa. Tapi kalau orang luar, dia rasa macam, who are you? Kan? Siapa kau nak marah aku ni? Sebab itu awal-awal tu saya dah rapat-rapat, dah manja-manja. Kali bila saya bagi marah, ayatnya pula adalah ayat-ayat yang tak ada dalam skrip. Nampak personal betul. Memang lepas tu dia merajuk sekejap dengan saya, dia pujuk balik lah. Kan? Tapi alhamdulillah lah dapat. Dapat lah kesan tu. Ya. Bukan senang juga Oh susah. Ya. Tapi dah biasa. Mungkin budak tu dah berbakat kot. Angelica ni nampak macam dia pun boleh menyanyi kan. Ya, boleh menyanyi. Menyanyi. Dia Tapi dia malu sikit. Malam galah itu hari kan. Dia macam malu-malu, mungkin ramai orang kot. Satu, saya rasa dia macam malu. Kedua, saya rasa time dia dah over ni. Dah pukul berapa dah pun. 11 lebih kan. 12 budak time tidur dah tu. Mungkin lah. Tapi budak tu dah besar kan. Dah besar. Kami jumpa dia pun macam dah tinggi lah. Okey, tak asing lagi rasanya Zul pernah bekerja dengan pengarah Abang Bob. Saya first time. First time. Sebelum ni Abang Bob waktu saya berlakon, dia jadi assistant director. Ini first time. Dia tak, kalau sebagai pengarah Abang Bob ni, kalau dia tak asing lagi dengan filem-filem ataupun drama-drama MIG dulu-dulu kan. Macam J pernah? Ya, saya dah filem ni kali kedua lah. Dengan saya drama sekali, lepas saya ada buat sitcom dengan dia. Biasa jugalah dengan dia. Kalau kita tengok signature pengarah Abang Bob ni, apa yang Zul boleh kongsikan? Saya nampak dari filem-filem sebelum dia pandai suntik comic relief dalam setiap babak yang dia kontra. Dia panggil comic relief lah. Tengah marah, pum ada komedi. Tengah suspend, pum ada komedi. Itu macam mana dia susun editing tu, memang nampak situation komedi tu ada. Komedi yang tak dibuat-buat. Senang cerita tu macam memang bakat dia lah. Memang itu dia punya forte. Dia punya forte. Dia forte dia begitu. Dan saya sebenarnya tak expect pun akan jadi macam ni. Bila baca naskah, storyline bila syuting, saya tak nampak lagi tau. Yang hasilnya begini, boleh jadi ke macam ni. Saya nampak dia ada serius, lepas tu ni sikit. Dia tak nampak macam lain jadi. Masa shoot tu kadang kita tak nampak pun benda tu akan ke situ kan. Ya, tengah. Betul. Itu bila dah editing, disambung-sambung kan, dengan mood tiba-tiba itu kekuatan Bob lah. Kekuatan dia kat situ. Kita nampak respon daripada media pun agak memberansangkan pada malam tu. Mungkin you guys ada tak menerima komen-komen daripada media semasa ataupun yang hadir pada malam tu? Apa reaksi dia orang lah dengan semua happy kan? Ya. Macam saya tak ada dah bercerita langsung, tapi kita dah survive kan. Kita dah survive happy. Diorang macam suka lah. Dia enjoy. Okay, malam tu kita dalam hall 1 hall 1 semua VIP. Datuk Pelakon, Datuk Yusof pun ada kan. Ramai orang kata yang yalah umur-umur 30 ke atas dan sebagainya kan. Lebih yalah VIP. Saya dengar budak-budak saya dekat hall 2 dan hall 4 semua tergolek-tergolek lagi pecah-pecah dia pula. Saya macam iya ke? Serius bang? Aku kena pergi sebab ada seorang budak saya dia on off. Dia pergi satu, dia pergi dua, dia check. Memang boleh orang kata
merangsang siapa-siapa penonton yang pergi tengok nanti betul. boleh nampak macam hasil keluar panggung tu semua ceria, family akan rasa ceria lah. Macam kita orang kongsi lah, kita orang tak dapat tengok keseluruhan. Macam saya pula sebagai supporting dalam cerita ni, tak semua scene saya ada. Jadi bila dia cantumkan, saya cakap bukan nak angkat bakul sendiri. Saya sendiri pun dah tergelak besar kan. Scene orang saya tergelak besar kan. Cuma macam Zul cakap lah, bila ada VIP macam macam segan pula aku cakap kata apa semua kuat sangat kan. Macam tu lah. Tapi feedback saya rasa semua enjoy. So semasa kita menonton filem ni, kita akan dapat saksikan lah dia punya elemen kekeluargaan tu lah. Hubungan antara Daddy-ku tu, Daddy dengan budak-budak tadi kan, dia sanggup buat apa saja walaupun dalam hati dia keras sebenarnya kan, gangster kan, tiba-tiba boleh jadi lembut dengan budak-budak tu semua. So apa lagi apa orang kata nilai-nilai yang orang kata mesej-mesej yang ingin disampaikan dalam filem ni? Kita tahu dalam naskah epi Kok Diang ni, pada awalnya bila saya baca memang tak nampak benda tu keluar. Bila kita syuting, abang-abang dah gubah kan, dah ada olah sedikit, olah. Tujuannya tak lain tak bukan untuk nak highlightkan tentang pengorbanan. Kan? Wah, memang kau siapa sekalipun, asalkan kau waris, kau mesti bertanggungjawab. Kan? Kau macam mana teruk sekalipun, maksudnya beginilah pengajaran kepada penonton nanti, mengatakan okey, ibu ayah engkau bukanlah seorang yang baik katakan, tapi dia tetap ibu ayah engkau yang kau nak hormat, tak boleh dahaka. Contoh. Sama juga terbaliknya. Pakcik engkau ni gangster. Nak buat macam mana sekalipun, engkau kena itulah dia terima. Dia waris engkau. Dan aku sebagai pakcik engkau ni kenalah layan engkau sebagai anak aku juga, sebab engkau adalah waris pada keturunan aku juga. Benda macam tu mengajar juga, orang kata sedikit sebanyak. Lain-lain tu kekawanan tu ada. Sifat kawan tu ada. Tak kisahlah dia tu siapa sekalipun, kalau dia berhutang sekalipun macam Abang Karim Fazal Husin. Aduh, nak kena settle sebab dia kawan. Itulah yang saya nampak banyak elemen kat situ yang ke arah kebaikan, Dan yang kalau saya nak sambung lah kan, antara nampak tak nampak, yang mana dalam hidup ni kan, kita kena sentiasa bersangka baik kan. Kalau dia salah, kita tegur. Tetapi macam dalam cerita ni Zul kan, dia macam selain daripada dia seorang yang ganas ni, tapi dia kena jaga juga dua orang yang umurnya lebih tinggi daripada dia. Contohnya macam abang Ridwan kan. Dia tahu kan dia ni jenis kaki judi kan. Dia kaki nombor. Tapi macam dia paling kuat pun, maksudnya nilai saya suka tau, budaya kita ada. Takkan nak marah, dia orang tua. Takkan kita nak macam sound dia Zul macam tunjukkan geram dia macam itu kan. So nilai-nilai tu yang bagi saya yang akan buatkan penonton akan ada satu kesedaran lah kan, macam mana pun yang penting kita hormat orang tu, kena ada salah pun kena ada adabnya kan, dan sentiasa keep positif lah. Macam tu lah. Kita tak nak lah filem ni orang tengok nanti orang kata macam mana tau, apa sebab korang nak tayang filem ni, apa sebab korang nak kena buat filem ni. Soalan tu saya rasa tak wujud. Setengah-setengah filem bila kita tengok, apa sebab kau shoot cerita ni, tak ada purpose. Tak ada purpose. Tapi filem ni saya nampak ada. Dan seharapnya penonton tidak akan persoalkan kenapa filem ini ditayangkan. Pernah tak banyak filem yang buat macam tak ada apa. Apa ni? Kau buat apa ni? Buat sendiri ke apa? Itu kita tak nak. Dan macam saya nak buat ulangan, macam pengarah kita kan, Abang Bob sendiri pun dia share yang mana macam mana Allah datangkan hadirnya 2 orang budak kecil untuk macam menyengolahkan orang-orang yang dah berumur ni kan. So itu satu pengajaran bagi saya yang sangat-sangat berkesan, dan benda tu jadi kan. Itu guys, daripada career lah kan, career ataupun sepanjang bergelar sebagai pelakon ni, sebenarnya Budi melihat lah watak you guys macam nampak senang ke Zul menjadi Zul yang sebegitu yang kita pernah tengok. Dan J pula, yalah, watak jahat. Siapa yang orang kata tak pernah tengok J buat macam tu. Tapi dari segi keseluruhan, you guys rasa macam tercabar tak dengan
watak ini, ataupun mungkin boleh kita katakan apa lagi yang you guys nak dalam industri ni? Aku nak watak yang macam mana untuk orang kata nak level up aku punya skill. Ada staging. Maksud saya begini bila kita sebut tentang kehendak watak oleh seorang pelakon, awal-awal dia involve dalam bidang lakonan, dia berkehendakkan satu watak yang begini. Ya. Setuju? Dah takkan lari lah. Kalau bila tanya tu, watak apa yang kau hidangkan, mesti dia jawab orang gila. Benda macam tu kan. Okey, tak apa, itu first stage. Yeah. Second stage bila dah masuk second level ni, dia mestilah akan fikir cerita apa yang dia nak bawa. Yeah. Bukan cerita. Watak lagi. So itu second stage. Bila next level, falsafah dalam cerita apa yang kau nak bawa. Itu yang kebanyakan boleh katakan Malaysia sudah ada benda tu. Dah ada dah. Satu falsafah yang dia nak angkat sebenarnya. Subtext yang nak dilontarkan melalui gambar visual dalam filem ni. Itu dah the next level lah. Okay. So dalam cerita ini, dia tidaklah mengangkat satu falsafah yang tinggi sangat pun. Bukan cerita harus berfikir nak kena bukan. Dia bukan kategori itu. Bukan kategori art yang begitu. Dia adalah satu filem komersial yang biasa. Jadi watak-watak dalam itu pun tak semestinya harus berat. Saya pun ambil rentetan daripada watak Ray dari Impak Maksima dulu. Kan. Dan bila saya paparkan watak itu, tidaklah sukar. Tidak perlu bawa satu pemikiran, satu terlalu berat. Tak payah. Saya rasa tak perlu. Saya bincang dengan bos tu, tak perlu bro. Yang ini bro, lu bawa aje yang relax, yang apa semua, asalkan benda tu orang boleh dapat. Itu saja. Okay. Cuma objektifnya jelas. Dia straight to the point. Straight to the point. Tetapi penyampaiannya santai. Mungkinlah ada setengah wartawan cakap begini, Zul, watak kau macam biasa je. Kan, macam biasa. Biasa pernah kita tengok. Apa special cerita ni? Saya kata special cerita ni adalah cerita ini, bukannya watak saya. Sebab saya ni, watak tu dibentuk sebegitu oleh skrip. Ya, dia memang begitu. Begitu dah. Kalau saya buat lebih, mungkin jadi lain. Jadi bergerak sangat, dah tak blend pula dengan lain nanti. Jadi tak cantik nanti kan. Macam saya ambil yang sekadar-kadar yang cukup untuk blend dengan watak-watak yang sekeliling saya ni. Kalau bawa, bukan tak mampu bawa, semua pernah kita bekalkan lakonan kita sebelum ini dalam filem-filem lain. Kemampuan kita tahu tahap mana, tapi untuk cerita ini tidak sesuai. Sekadar itu cukup. Takut nanti dia jadi macam lain. Kan pening nanti dia macam bagi je kesukaran dia mungkin tak nampak tau. Kesukaran dia macam mana kita nak santainya. Itu satu benda, satu skill juga. Macam mana macam Zul cakap lah, kalau dia buat betul. Yalah, penonton tak suka berfikir sebenarnya. Kalau pergi masuk Power Gum, dia nak berhibur. Betul? Yes. Terus macam Zul nampak alien. So itu kelainan yang cuba dibuat. Tapi sebab dia macam ni, nampak macam dia ni macam biasa yang dia berlakon, tapi asal lain itu yang susah Zul. Betul tak Zul? Betul. Kan, sebab dia keluarnya sedikit bila rasa tu sampai. Itu yang saya cakap, cerita tu sendiri kan mengangkat rasa tu, dan maknanya kita macam biasa je. Tapi rasa tu sampai kan. Itu yang macam saya tak habis cakap, saya letak cerita ni comel. Tak ada tuntutan pun untuk saya nak buat satu watak yang berkarakter lain. Tidak ada pun dalam tu. Macam tak boleh buat ni. Ya betul, kita lagi susah tu sebenarnya. Macam mana nak santai kan benda tu kan. Okay, ini nak tanya pendapat lah. Bila you guys berdua kan selalu berlakon dalam filem aksi yang orang kata tombok lah, nak kata kontak dengan pelakon-pelakon lain kan. So isu dia bila ada scene-scene yang tertentu macam kontak kan, macam kena cekik ke, nak tumbuk ke. Mungkin korang ada pengalaman lah. Macam kita tak ada niat nak tumbuk betul-betul, tapi terkena kan. Mungkin dia tak boleh nak terima, macam apa kau pukul aku, sakit doh, macam tu. So you guys macam mana sebenarnya nak ada pengalaman ada pengalaman tak benda macam tu? Maksudnya bila jadi isu ni, kita tambah lagi perempuan kan. So mungkin yang tengok video ni mungkin akan dapat relate lah dengan benda yang isu yang berlaku sekarang ni. Macam J, dengan lelaki dia tak ada masalah sangat lah. Maksudnya kalau Budi nak tengok dari sudut macam tiba-tiba melenting buat semua lah kan. Itu maksudnya. Apa mengelak kita macam mengelak daripada timbulnya isu macam mungkin
masa depan-depan ni okey kan. Dari rumah apa ni? Kau macam nak bunuh aku, macam tu. Okey. Lepas geram ke apa? Sebab macam saya, pengalaman saya memang kadang-kadang kita macam geram. Dia macam katalah terlepas, tertumbuk kan. Tapi Pernah kena lah? Pernah kena. Kita geram pun geram jugalah. Tapi semua tu dia handle dengan baik. Maksudnya ada cakap, contoh bro, kita buat macam mana yang kita berlatih lah. Yang kau buat ni betul. Tapi maksudnya kita mencari sebab. Adakah kau tak puas hati aku, ataupun memang betul-betul masa tu kau tersilap. Kan, mencari sebab. Lepas tu kita boleh baca lah. Bukan kita merendah orang, tapi macam rupanya dia tak biasa. Tapi bagi saya terus reverse psychology lah. Saya akan pergi dekat dia untuk macam mana untuk dia suit, untuk sesuaikan. Itu je lah. Kalau rasa macam tiba-tiba dia tak puas hati dan bergaduh tu, saya pengalaman, saya tak rasa. Kalau yang perempuan ada pun sama jugalah, dia mengadu. Tetapi itulah, saya terus pergi, okey, masalah dia dekat mana? Masalah dia dekat timing kan. Walaupun dia tengah marah, okey sorry, tapi din macam tu je lah. Bincang elok lah. Okay. Pengalaman saya pula, saya pernah sparring, memang selalu pun memang terlepas confirm sini lah, Sin gaduh kot. Sin gaduh kan. Saya pernah satu pengalaman saya dengan Azhar ni kawan baik saya. Dia adalah komando. Badan sedap, main tinju dan sebagainya. Saya tersalah sikit waktu malam, dah pukul berapa dah pun. Dah tengah-tengah malam, memang dah weak dah pun kan. Tangan kiri saya memang weak pun. Berbanding kanan kita boleh kontrol. Masa rehearsal okey, tapi masa songket tangan kiri masa action tu, ini 4 jahit ni. Bibir 4 jahit. Tangan saya bengkak 2 minggu. Kena gigi. Dia dah terbelah ni. Dia 3 hari lepas tu dah pakai kari dah. Saya bengkak 2 minggu tak boleh nak syuting. Jadi bila kena aja kita dah Allah, masing-masing dah rasa pihak sana salah, pihak sini lagi salah. Masing-masing okey, don't worry. Kita settle benda tu terlepas, bukan niat pun. Bukan niat. Niat. Okey. Nak dikatakan dengan isu-isu yang katakan sebelum ni pernah berlaku macam-macam kan. Pihak sini lompang betul-betul, tumbuk betul-betul. Saya rasa benda tak patut dibuat. Kita berlakon, bermain. Kan? Dalam teater lagi lah, on stage, player, orang panggil act, lakonan, lakon. Itu bukan nak real. Kalau real ramai dah mati lah orang. Sisi dah kena rogol dah beranak dah. Faham tak benda-benda tu kan? Yelah. Okey, sebenarnya dia ada give and take. Give and take macam mana tahu? Hang tuah, kalau watak hang tuah tu, dia tak akan nampak kuat kalau lah lawan dia, kalau si Pamong Sari ke Taming Sari tu tak react. Betul tak? Contohnya kalau kita tumbuk kawan lakon sparring kita, tu tumbuk dan dia buat biasa je. Mana datang kuat si hero ni. Reaksi itu yang membuatkan nampak macam real. Macam real. Kena atau tak kena? Kalau dalam si fighting memang kena sikit. Kena memang baru kena. Ada react dia sebenarnya macam nak starter lah. Dia macam dia mesti ada. Itu nak bagi rasa supaya react tu ada. Yelah, kalau tidak orang kata macam kau guna camera angle ke apa kan? Macam ni. Kalau macam fighting tak kena sikit-sikit tu, tak payah berlakon lah. Bak kata Ikram Dinsley dalam apa, baca juga kan dalam portal mana dah. Kata pergi tak payah berlakon lah, masak dekat rumah. Melainkan lah kalau betul-betul dia tu mahir untuk react tanpa kena. Sebab yang nak menumbuk tu okey lah. Yang nak react tu, itu pun maksudnya latihan ni gila-gila lah. Macam je kita fighting kali. Cuba kalau saya buat macam tu, je tahan. Macam tahan. Mesti kena. Kena. Macam J pula mesti kena macam nak tunjuk benda tu. Benda tu kuat lah. Kalau kena okey. Kalau kena 1 2 3 kena kan. Kalau tak kena dia kosong. Macam mana? Orang pun macam tak rasa kan. Nak kata okey, alamak sakit lah Jik. Awak jangan tahan kat tulang ni. Tahan dekat yang isi. Sini. Sini isi. Kalau bagi tulang memang sakit. So macam mana nak tahu? Itulah kena. Kita rehearsal lah. Okey, so jadinya mungkin salah faham antara pelakon itu dan pelakon yang react ini pun berlaku bila mana tak ada rehearsal. Katakan aku nak cakap kau ni. React. Nampak. Dia react. Tak kaget pun. Saya tak cekik pun. Saya letak macam tu je. Kita reaksi kawan lakon itu yang membuatkan berlebih-lebihan. Tak apa, asalkan nampak impak dia. Mungkin itu ada salah faham. Itu semua kawan-kawan kita je. Tak boleh. Ada juga saya pernah mengarah.
ini satu aja barang yang saya ada. Masa rasa dah pecah. Sekarang nanti dulu. Betul? Nak macam mana? Benda lain. Kena betul balik. Kan outer lah. Otak balik. Macam mana saya fikir? Tunggu, sabar. Jadi antara apa orang kata, tugas seorang pelakon seharusnya kena apa orang panggil apa? Bukan sedar. Sedar ruang, sedar kawan lakon, sedar cahaya, sedar diri. Itu 4 elemen yang paling penting dalam lakonan yang kami belajar lah. Kalau tak sedar ni, ada satu tak sedar. Dia dah sedar lakon, kawan lakon, sedar ruang, sedar cahaya. Diri tak sedar, itu bahaya juga. Betul di. Dia yang dipanggil istilahnya night share. Terlampau night share. Contohnya masa rehearsal, okey, ukur ni, okey Zul sini. Bila action, terlebih pula. Macam tu lah. Rasa tahan sakit. Bukan sakit lagi tau. Dia jadi macam benda kan jadi rosak. Kena pula kawan lakon yang kena tu dah tak nak buat lagi. Tak nak buat lagi. Dia kacau semua lah. Kacau semua. Dengan masa apa semua. Kita tak tahu mana betul mana salah dalam kes baru ni kan. Kita harap kedua-duanya dapat selesaikan yang baik. Yang baik. Dua-dua kawan kita juga. Kan kita tahu yang sebelah sini begini, kita tak tahu situasi sebenar apa yang berlaku. Kan harapnya kedua-duanya dapat settle baik lah. Itu macam kami sekongsi tu lah kan. Sebab benda tu boleh settle kan. Dan benda tu boleh cut pun. Katalah tersakit sangat, boleh cut untuk cakap, kau buat kuat sangat. Untuk sedarkan kawan tu kan. Kan. Lepas tu kalau kawan cakap, okey kalau kuat macam mana? Okey kan banyak cara kan. Contoh kalau nak menjengkit tu kan. Begini ke, mana kau selesa? Macam Zul tunjuk tadi lah. Dia tunjuk ni je kan. Okey, kalau kau nak selesa, Zul buat sini lah. Sini lah. Boleh je. Maksud dia macam tu lah. Faham. Okay, menarik filem ni sebenarnya. Dia buat dekat Kelantan, which is my hometown lah. Oh ya ke? Dia Kelantan mana? Bacok. You guys, aku tempat tu baca tadi. Macam syuting kat Bacok Kat mana korang syuting kat Bacok? Mata Rata juga. Bacok? Mata lah. Pantai Irama ada? Pantai kita pergi dekat mana pantai tadi? Apa ke nama tu? Yang selalu famous Maggi Ketam tu lah. Maggi Ketam ya? Okay, faham. Dan boleh kongsi kot. Boleh jadikan sejarah jugalah Kelantan Jam. Sebab kan korang? Ya. Sebab nak selfie dengan korang ke apa? Asyik kejar-mengejar tu 3 hari. Ataupun dekat ni scene ni kot, scene kejar-mengejar kereta tu. Dia tu tengah-tengah bandar Kota Baru tu. Okey, dia ada 3 lokasi. Lokasi yang asal ni betul-betul kat jambatan tu. Bila kita blok jambatan ni jam lah. Habis satu tak pernah sasah lah. Jadi bincang balik kata kita terpaksa alihkan. Asal siap polis, kita terpaksa alihkan di satu kawasan yang lain. Okey. Kalau tidak memang teruk kami. Yalah. Kota Baru tu dia jalan dia tak banyak yang macam macam jalan utama kan. Bila jalan utama tutup, macam nak cari alternatif lain tu tak banyak. Tapi bangga tak ramai penerbit ataupun pengarah yang suka nak pergi Kelantan, mungkin jauh kot. Tapi respect dengan Dato' Ayu tu macam 3 hari tu? 3 hari? Untuk babak tu? Babak saja 3 hari? Babak mana? Babak kejar-mengejar. Macam susah nampak macam susah juga tu. Dia paling tidak kita ambil satu contoh adalah trafik macam dia nak kawal apa semua. So kalau salah buat, banyak kali kena buat. Kalau banyak kali buat, lama lah kena tahan. Itu guna ni ke? Stunt ke? Yang drive kereta tu? Ada yang saya buat, ada yang stunt buat juga. Laju tu. Dia tak laju sangat pun. Okey, untuk kamera nak laju di atas satu 4 wheel memang tak boleh laju sangat. Boleh tidak pun 1, 2 tu 4 je. Maksimum 1, 4 lah, 1, 2 begitu. Kalau laju sangat pun kita tak dapat nak capture kan. Tak laju sangat sebenarnya. Okey, kos filem ni katanya 2.5 juta. Saya baru tahu malam tu. 2.5 juta banyak tau. Bila dah terkenala selama 6 bulan tu, mungkin dia akan makan kos banyak lah, ikut kata Dato' Ayu. Saya rasa 2.5 tu termasuk dengan promosi kot. Kan? Masuk promosi tu. Kalau body saja saya nampak 1.8 je. 1.7, 1.8 ataupun 2. Tak tahulah. Saya punya jangkaan. Tapi exact figure saya tak tahu. Itu kena tanya Datuk Ayu lah. Okay, sejauh mana you guys yakin filem ni dapat sambutan lah? Sebab memandangkan filem sekarang ni selepas kehadiran filem Mak Kilau yang membawakan rasa semangat orang nak pergi tengok wayang. Tapi selepas tu mungkin momentum tu tak dijaga oleh
filem-filem yang selepas itu mungkin orang-orang kata macam tengok dekat Astro je lah, tengok dekat rumah je lah. Boleh katakan filem Mat Kilau ataupun yang betul-betul dikeluarkan selepas berakhirnya pandemik. Selepas tanda X di kerusi panggung wayang tu dicabut. Kan? Waktu itulah orang kata rezeki kepada Mat Kilau. Rezeki sangat-sangat. Semua orang dah gila sangat duduk rumah nak menonton Netflix apa TV dan sebagainya. Semua nak serbu ke panggung wayang. Apa yang ada waktu itu cerita Melayu adalah Mat Kilau. Selepas pada tu kita ada Air Force, kita ada macam-macam filem lagi dan yang terlatest sekali kita ada few lah filem yang tengah ditayangkan di Pawagam dan saya nampak tidak berapa mendapat sambutan sangat. Oleh kerana mereka mungkin yang pertama, saya punya jangkaan. Yang pertama sekali dah kerap sangat banyak filem back to back. Yang kedua adalah banyak aktiviti kenegaraan. Contoh pilihan raya, ada bola, ada World Cup. Ini yang kita rasa macam benda-benda ni memain peranan juga. Faktor-faktor kenapa orang memilih untuk stay di rumah berbanding untuk pergi ke panggung wayang. Contoh, bapak dia memang gila bola, satu family gila bola. Bila masa nak tengok wayang mungkin bolehlah siang kan. Macam tu. Dia banyak faktor-faktor yang terlibat sekarang. Contoh waktu itu kita selepas saja tayangan F4 dan sebagainya, kita ada satu zaman iaitu mereka sedang berkempen untuk pilihan raya. Sekarang ni baru settle. Dan baru orang build up balik. Nak build up balik pula ada pula Piala Dunia, ada pula macam-macam. Maksudnya keinginan nak pergi tu ada. Tapi aktiviti ni in between. Baru ni kita ada buat satu program bersama J dan Abang Faizal dan sebenarnya di Johor Bahru berkenaan tentang filem Daddy Gangster. Kita buat JB Ranger. Waktu itu malam itu jugalah, hari itu jugalah ada final JDT dengan Selangor. Jadi so benda-benda macam tu kita paksa terima benda-benda macam tu. Tapi rasanya ini dah masuk 1 Disember. Tak lama lagi cuti sekolah, mungkin akan kan anak-anak mungkin boring dekat rumah, ajak ayah pergi tengok wayang. Dan filem ni akan bersaing dengan filem Mekamoto, filem animasi. So diharapkan semua penonton-penonton kita bolehlah orang kata support local filem lah kan. Datang pergi tengok. Okey, tak lama lagi mungkin ini esok 1 Disember kan. 2 Disember kita akan adakan Festival Filem Malaysia. FFM. You guys dijemput? Pergi tak? Ni saya tidak terlibat tak terlibat. Saya pun terlibat. So tak pergi Melaka. So dia buat dekat Melaka. Dia rasa macam dah lama tak buat dekat luar. So kita orang media pun macam alamak nak pergi Melaka lah pula kan. So kita nak buat ramalan lah kan. Kat sini ada banyak, aku bukan nak ramal semua. Tapi mungkin yang kita katakan yang penting-penting je lah. Kita ada pelakon lah. Pelakon pembantu wanita terbaik. Kita ada 5 orang. Ki Chun Peh, Happy Ki, N Abdullah, Juliana Ibrahim, Ozlin Wati, Kavita Tiagarajan. So katanya filem Spilled Gravy telah mendominasi festival filem kali ini. Banyak dia punya ni. So you guys mungkin kenal dengan kesemua ataupun salah seorang. You guys nak letak, kita main-main je ni malam ni, kita secara main-main je kita letak. Sama ada betul ke tidak nanti kita tengok 2 Disember nanti. Okey, korang nak pilih siapa? Kalau nak pilih lah. Sebab bagi saya kalau tengok melihat dia kena semua tengok filem ni kan. Kita pun tak tengok semua filem. Tak tengok filem tak boleh nak itu, tapi kita main-main lah. Okey, kita main. Okey, kalau Budi lah kan. Dah tengok semua Budi? Sempat tengok semua? Belum kan. Okey, ada satu FFM dulu kan. Pernah berlaku dan diorang expect pelakon ini menang. Saya tengok dua-dua filem tu. Dan waktu itu filem Jangan Pandang sorry. Munafik. Okey, orang kata si Abil akan menang. Nabila Huda. Nabila Huda. Bila saya tengok Nabila Huda antara Nabila dengan si Maya Karin dalam filem bukan Pulang yang menang tu.
Apa situ? Pulang dah menang rasanya. Pulang. Remy Ishak kan. Han Isaac. Han Isaac. Han Isaac. Oh, bukan pulang. Pulang Isaac. Pulang. Okay. Jadi bila saya tengok duduk, saya kata, tak, saya rasa mesti si Maya menang. Orang tak puas hati. Kenapa Maya boleh menang? Sepatutnya Nabila Huda menang. Okey, korang tengok tak cerita yang satu lagi ni? Masalah tak tengok. Tak tengok. Bila tak tengok, kau tak tak boleh. Kadang-kadang pilihan juri memang totally lain. Macam totally lain lah. Macam malam ni kan. Macam ni lah. Macam nampak okey lah. Ozlin Wati menang kan. Macam tu. Pilihan juri lain. Sebab dia lebih arif. Sebab dia dah tengok. Kita tak tengok. Aku dah tengok Abang Nur Fadil, Ozlin best. Macam tu kan. Okey, kita ada pelakon pembantu lelaki terbaik. Kita ada Hasnur Rahmat daripada Jerangkung Dalam Almari, Beto Kushairi, Mat Kilau, Izu Islam, Juang, Nasty, Air Force The Movie dan Datuk Zahim Al-Bakri. Kalau juri akan pilih Datuk Zahim Bakri lah. Itu pilihan juri. Kalau pilihan aku Beto lah. Beto. Okay. Kan? Kita tengok Mak Kilau Beto not bad lah. Beto not bad. Bukan not bad lagi. Superb memang lah dia bawa. Superb dia bawa. Cuma yang Datuk Zahim Al-Bakri bila dia spill saya tak tengok lagi. Tu saya nak tengok juga. Cari. Okay, J nak buat tembakan. Okay, sebab saya Jerangkung saya tengok, Beto Mak Kilau saya tengok, Juang saya tak dapat tengok, Nasty saya tengok. Okay. Kalau saya letak yang saya tengok lah. Yang saya tengok, saya pergi ke Beto lah. Beto kan? Yang saya tengok. Dua-dua Beto. Okey, pelakon wanita terbaik. Sanggita, filem Juang. Mefen Lin, Prebat Sapu. Tan Chui Moy. Ramai Chinese ni. Mefeling okay. Tan Chui Moy, Barbarian Invasion, aku tak tengok. Bernice Choli. Tak tahulah. Bernice Choli. Spilt Gravy, Sarah Ali. Okey lah. Aku ni nak pilih siapa? Okey. Aku pilih Sanggita lah. Sanggita Okey. Zul. Zul nak tembak. Tembak je Tembak je. Main tembak. Mefeling saya. Prebat Sapu. Mefeling. Prebat Sapu ni best ni. Mefeling. Serius. Saya tengok. Dua-dua. Setuju Okey, pelakon lelaki terbaik. Haridas Selvaraju, Monram Ati. Aku tak tengok ni. The Third Rule, Datuk Rahim. Ini semua Datuk Datuk Rahim Razali, Spilt Gravy, Datuk Adi Putra. Datuk Adi Putra 2. Kalau tak menang aku tak tahulah. Datuk Adi Putra, Mat Kilau, Amirul Effendi. Guys, semua ni best-best ni. Okey lah. Saya pilih The Third Rules. Third Rule. Ini Haridas. Zul pilihan ni. Haridas Baraju. Betul. Dah tengok belum? Tak tu lah. Dia ada lain sikit lah. Nak cakap pun kan. Tak tengok kan. Netizen akan, of course, akan pilih Adi Putra. Itu netizen. Mak ada dua tau. Datuk Adi Putra ada dua. Mak Kilau. Mak Kilau, okey. Tak tahu lah. Hantar lah. Ni main-main je. Okey, kalau juri dia akan pilih yang ni lah. Biar Effendi. Juri Sapu Ya. Okey. Dia juga pengarah terbaik. Reon Lee Eng Kiong, Small Town Heroes, aku tak tengok. Syafiq Yusof, Abang Nur Fadil 3. Muzammil Rahman, Prebat Sapu. Syamsul Yusof, Mak Kilau. Zulkarnain Azhar. Okey, kalau aku pilih ni pengarah terbaik guys. Bukan pengarah popular ya. Pengarah terbaik boleh. Mungkin kita boleh kita sembang sikit. Mungkin Zul boleh berkongsi yang kita sebab dia pernah pakai baju pengarah. So apa definisi lah pandangan Zul masuk pengarah terbaik tu apa yang nilai tu? Sudut apa? Zul pernah menang tak pernah. FFM, saya tak pernah buat filem, saya buat drama. Buat drama saja. Tapi nak kongsi. Okey. Sebagai seorang pengarah ni. Pengarah je Okey. Kalau ikutkan apa yang kita kena sajikan, kena lengkap 5 elemen ni. Okey. Semua orang tahulah. Baik judges akan tahulah. Dia mesti ada 5 perkara ni kena ada. Apa tu? Nak cakap saya bukan judges, tapi saya pernah dengar daripada Datuk Hib Razali, yang pernah jadi judge Ahmad Yatin, lepas tu Syuk Mi Baba. Mi Baba pun pernah komen benda tu. Dia kata Zul dengan Pierre siapa? Kawan sahabat kita ni, Allah Akbar. Okey, disebutlah, dia kata mesti ada 5 ni. Dan mereka ada 5 ni. Cuma ada 5 ni tahap mana je
level berapa. Kalau yang satu ni yang seorang ni macam mana, yang seorang macam mana, seorang macam mana. Itu membuatkan boleh menang. Contoh, kalau saya apa yang ada kepada seorang pengarah nak dilantik sebagai pemenang. Kau menang. Why? Sebab apa kau menang? Filem itu memberi impak kesan yang baik. Impact baik. Impak kesan yang baik kepada penonton. Setiap benda yang digarap tu kemas. Garapan kemas. Impak baik, garapan kemas. Okay, Tidak impact baik. meninggalkan tanda tanya. Belajar filem hari ni guys. Tidak ada jawapan. Garapan. Garapan cantik. Setiap tanda tanya. Tiga tadi apa Zul? Setiap tanda tanya Tidak mesti dijawab dengan baik. Okey, jawapan. Maksudnya mesej tu sampai. Mesej sampai. Mesej sampai. Mesti sampai. Maksudnya tak meninggalkan penonton tu kanting-kanting. Terkanting tanpa jawapan. Itu tak boleh. Oh, okey. Okay. Filem apa ke macam tu? Okay. Ada banyak. Dia suruh kita berfikir. Ya. Betul. Tapi bila kita fikir, kita ada jawapan. Tapi tak ada maksud- jawapan. Setiap penonton ada jawapan sendiri. Kau macam ni, suruh tembak Okey. Paling tidak pun kita keluar, kita fikir dalam sehari dua, tengok benda lain, kita buat kajian dan juga reference, baru kita dapat jawapan. Betul. Kita bagi tempoh dalam seminggu. Okey. Ini setahun. Setahun. Tak dapat Tak jawapan. dapat jawapan. Siap boleh buat forum apa semua. Tak boleh lah. Okey, tadi yang 3. Okey. Keempat, Yang keempat, saya rasa bagaimana dia nak collaborate menjadi seorang dalang yang baik. Dalang. Contohnya, dalang ini dia mesti tahu Tukar tentang cerita. peranan musiknya, komposisinya, susunan suntingannya, Suntingan. colornya, angle-nya. Sebab ini kamera adalah mata penonton. Ada penonton menengok begitu, mata pun pening juga. Contoh. Sedangkan faham tak? faham? Kadang-kadang kita lupa terlalu berkarya sangat. Biasalah pengarah-pengarah yang mungkin nak berkarya, yang baru-baru, Sampai terlupa itu dulu. terbalik kamera begitu begini. Apa yang kau buat ni? Pening kami kat dalam panggung tu. Kita nak tengok dari mata kaca seorang penonton. Jadi pengarah yang baik adalah di mana dia melihat dari sisi seorang penonton. Yang kelima? Zul boleh jadi ni lah, lecturer. Pernah jadi lecturer? Dia mengajar pun. Dia mengajar Saya tak mengajar di universiti, tapi saya buat private kelas di luar. Siapa-siapa yang nak berlakon boleh menuntut ilmu. InsyaAllah. Banyaklah saya Yang buat kelas. dia cakap ni rumah apa? Rumah aktor. Rumah aktor. Aku tak tahu. Okey, apa kita nak aku bagi dulu. Okey. Saya nampak kat sini. Bila katakan satu filem popular netizen bagi ni lah. seperti dah tahu dah. Sebab itu vibration daripada keseronokan orang melihat dan kepopularan. Ya. Dia akan pilih. Tapi FFM kadang-kadang dia tak pilih popular punya. Tak pilih popular. Dia ada Idea apa yang terbaru idea terbaru yang diangkat oleh pengarah itu. Kalau itu baru, tidak semestinya boleh menang lagi. Nak tengok juga nanti tadilah penyampaiannya, gabungannya, garapannya, sebagainya. Tapi kalau kata benda tu betul ada, why not bagi kat dia? Walaupun katakan ada satu popular sampai box office melampau-lampau ni. Contoh macam Mat Kilau. Confirm semua orang cakap Mat Kilau mesti menang. Mat Kilau. Tapi sekali lain. Marah orang. Macam Budi cakap, judges lebih memahami, lebih pakar memilih pengarah mana yang lebih baik. Okeylah, juri akan pilih yang ni aku. Yang mana? Muzammil ni, spray back sapu. Dah agak. Sebab saya tengok. Saya tengok macam yes. Filem tu dia ada warna ada kadang-kadang dia hitam putih. Kemudian dialog dia, pengisian dia walaupun dua orang je kan. Yang pemain dia apa? Merul dengan okey. J. Ambil daripada filem. J tembak je. Okey, saya tembak. Saya tembak, saya ambil ni. Umpat. Oh, Samsul Yusof. Okey. Kita tengok Jadi, malam ni 2 Disember. Saya pernah tengok. Tapi okey, kita nak tanya. Mungkin Zul boleh jawab. Apa yang menentukan kejayaan sebuah filem tu? Sama ada kutipannya ataupun kesan impact kepada penonton ataupun macam mana? Apa yang garis pengukur sebuah filem? Subjektif juga ni benda ni. Okay. Sebab sangat sensitif. Bila sebut kita buat filem sekadar untuk nak mengangkat martabat filem itu dengan falsafah sebagainya, itu producer dengar. Kau tak cakap pasal untung ni. Okey, sebenarnya kita bukan gagal. Belum sampai lagi membuka pintu ruang kepada distributor luar ataupun pelabur-pelabur luar untuk masuk ke negara kita. Contoh pernah dibuat oleh Gayatri dulu. Hampir terjadi bila mana tayangan unggul offer kepada Datuk Michelle Yeoh untuk berlakon dalam satu filem di Malaysia. Itu juga membuka ruang sebenarnya. Di US, dia kan global. Di China, itulah sebenarnya funder yang nak masuk. Kadang-kadang kita terlupa, mungkin
funder-funder di Malaysia rasa akulah bawa duit, nanti aku kena share pula dengan orang luar. Mungkin dia rasa begitu, tapi dari positif yang lain jangka masa panjang di mana dia sudah menapak pun di negara luar dengan membenarkan TriStar, Paramount, kenali kan. Yang besar-besar punya distributor ni. Contoh, kalau kita bermain dalam negara kita, of course lah. Begitu aja kan. Pada saya, kalau orang buat filem, mesti tujuannya untuk semua orang datang tengok. Kalau dia buat filem yang bagus sekalipun, orang tak datang tengok, tak ada impak juga. Tak apa, kita keluar dekat TV, nanti kita hantar dekat social dengan juga Netflix. Betul, orang tak klik juga tengok. Tak juga tengok sebab ceritanya tak memberangsangkan. Kalau cerita memberangsangkan, insya-Allah nak tak nak orang klik juga tengok. Kalau nak kita kena semualah. Kutipan banyak, beri impact pada penonton kan. Dan diharapkan macam jadi gangster ni kan. Producer Dato' Ayu memang dia dah labur banyak. Dan dia berharap, walaupun dia kata ini filem, Zul nak tak kalau kita berlakon dengan budak kecil 2 orang, tu anak saya, sanggup tak? Kita sanggup. Tapi dalam parti yang sama, walaupun Dato' Ayu kata ini adalah first filem yang dia buat, kan, yang mungkin dia rasa masih memperjudikan sama ada orang boleh maksudnya boleh boleh box office ataupun tidak, tapi kami ni sebagai pelakon ni nak juga melihat seorang producer tersenyum bila mana ramai yang datang tengok karya baik ni. Macam itulah. Okey, last kali mungkin filem terbaik ni aku duk rasa macam Mat Kilau lah. Semalam untuk malam Mat Kilau lah. Itu ramalan je. Tukar pula. Tiba-tiba kan. Tiba-tiba yang tak langkah. Kadang-kadang kan macam juri ni kadang-kadang kita tak boleh expect lah. Okey lah. Kita penutup 5 minit lagi. Mungkin Zul ada pesanan dan juga J untuk penonton-penonton supaya datang penuh panggung 1 Disember. Okay, seluruh Pawagam. Sebuah filem yang wajib ditonton oleh semua, walaupun orang kata macam Daddy Gangster, tak boleh, tak elok untuk budak-budak kan. So apa Zul nak bagi pesanan untuk ayah-ayah? Filem ni bagus sebenarnya. Banyak pengajaran, banyak benda something yang dia nak didik kita kan. Kita tahu dah lama kita tak tonton filem-filem yang berunsur antara 2 zaman, iaitu tanggungjawab seorang pemimpin, iaitu ayah, pakcik dengan anak saudara. Inilah mungkin boleh menguatkan lagi nilai kekeluargaan bila datang menonton bersama keluarga. Kan? Janganlah kita ada rasa begini, tak payah tengok lah. Bukan kata kita paksa, tidak, tapi rugilah bila mana satu benda yang baik tidak kita santap. Kan? Hidangan dah disediakan dengan baik, semua dah cantik dah dengan setiap decoration lagi. Tapi bila satu masa dihidangkan tapi kita yang tak nak pergi makan, kita tak nak jamah, kita yang rugi nanti. Hasilnya dapat ke orang lain yang makan. Kan? Betul. Okay. Dan saya sambung lah. Memang satu filem yang saya yakin dia sangat menghiburkan. Tapi dalam sama macam Zul kita kongsikan tadi, dia bukan menghiburkan dan akhirnya kosong, tak ada apa. Dia akan membawa satu benda yang satu cara hidup ataupun apa panggil? Alah, susah pula. Yang mana kita ada satu pilihan yang aku boleh hidup begini. Kan? So santai tapi dalam sesama menghiburkan. Betul. Dan ada pengajaran. Dalam filem ni ada lawak dia ada. Lagu pun ada dua buah lagu ada lagu Noki dengan Gegar. Matt Adam. Noki dengan Misha. Loki dengan Misha. Itu lagu Gegar. Gegar. Dia tahu. Dia orang dah hafal lagu dah. So kira macam menghiburkan lah. So you guys boleh pergi, mungkin ada masa 1 Disember. Di seluruh Pawagam yang hampiran dengan korang. Thank you so much Zul, Zaimi dan juga JXYZ sudah datang borak sini habis sini. Kita borak-borak santai saja. So you guys terima kasih banyak-banyak lah sudi menonton kan 1 jam lebih layan kita orang. Bye-bye guys. Terima kasih semua. Bye. Kita nak ucapkan tahniah kepada semua pemenang-pemenang FFM 2 Disember nanti. Bye-bye. Bye. Thank you guys. This is how we do this.